Baik, Nasional 7 diteruskan dengan lintas langsung dari Sabah. Kita bersama Stanley Mesun di sana. Stanley, silakan. Baik, terima kasih Syuhaida. Salam sejahtera. Pembinaan pos bomba atas air di Jeti Pelancongan Semporna merupakan yang pertama seumpamanya di negara ini. Ia merupakan satu-satunya perkhidmatan bomba atas air yang bakal memberi perkhidmatan kepada penduduk yang tinggal di perkampungan atas air atau di tepi-tepi pantai yang terdapat banyak di daerah berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Haji Jaujan Sambakong, usaha tersebut membuktikan kerajaan melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia komited untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sering berlakunya kebakaran, terutama sekali di kawasan-kawasan pesisir pantai di mana terletaknya rumah-rumah dibina. Yang kalau tidak ada bomba perkhidmatan atas air ini sudah tentu agak sulit bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk mengambil tindakan langkah-langkah untuk memadamkan api bila berlaku kebakaran. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Pos Bomba di Jeti Pelancongan Semporna dan Majlis Pelancaran Kempen Kesedaran Keselamatan Kebakaran peringkat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah di Pulau Bumbum Semporna. Datuk Jaujan berharap kewujudan pos bomba dan bomba sukarela serta pembinaan 32 power point di seluruh Pulau Bumbum selain memperkenalkan satu rumah satu pemadam api akan dimanfaat penduduk dalam membantu mengurangkan kes kebakaran dan memberi pertolongan awal sekiranya berlaku kebakaran. Terdahulu ketika berusyap, Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia Datuk Seri Muhammad Mentek berkata pembinaan pos bomba atas air ini turut mengambil kira 132 kampung atas air yang wujud di pantai timur Sabah. Berdasarkan statistik JBPM, jumlah kes kebakaran perkampungan atas air di Sabah meningkat 45% daripada 13 kes, membabitkan 472 buah rumah musnah pada 2018 berbanding 8 kes dengan 336 buah rumah musnah akibat kebakaran pada 2017. Manakala sehingga April tahun ini 4 kes kebakaran direkodkan memusnahkan 140 buah rumah di seluruh Sabah. Penganjuran program Lampau Poloza antara langkah Lembaga Pelancongan Sabah STB untuk mempromosi jalan gaya di Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Christina Liu berkata program berkonsepkan paparan hologram dan persembahan pemetaan video di dinding bangunan itu berjaya mendapat hati pengunjung dari dalam dan luar negara. Datuk Christina berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, para pengunjung yang ditemui teruja dengan persembahan muzik dan lampu berwarna-warna ini. Program ini amat sesuai untuk dianjurkan setiap tahun kerana ia mampu untuk menarik pelancong dalam dan luar negara datang ke Sabah. Sedangkan tahun ini kerajaan mahu menarik pelancong datang ke Sabah. I think this program is good because it will surely attract more tourists from now on. Tonight it looks nice because the light it shows how beautiful Sabah truly is. Perasaan anak-anak semua teruja, terutama sekali dengan gambar-gambar lampu-lampu yang dorang buat pada masa ini. Dengan gajah-gajah ni, patung-patung ni, dorang memang berminat dengan keadaan ni. Lampu-lampu, warna merah, warna biru, semua lah. Rosie happy tak? Ya. Kenapa? Sebab boleh nampak semua lampu. The music. The installation of very good. Yes, nice place. The atmosphere is very good. Yes, we come back in the future. Lampau Poloza merupakan susulan daripada acara sambutan 100 tahun bangunan STB yang diadakan tahun lalu. Tahun ini ia sekali lagi diadakan pada 5 April bermula pukul 6 petang sehingga 11 malam. Dianggarkan lebih 1,000 orang hadir memeriahkan majlis ini.
Rakyat dan pihak pembangkang perlu memahami sebab Kerajaan Pakatan Harapan bertegas membuat pembentangan rang undang-undang RUU bagi menggantikan Fasal Kurungan 2 Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang, Datuk Liew Vui Keong berkata hal itu bagi mengembalikan kedudukan fasal berkenaan seperti semasa pembentukan Malaysia pada 1963. Pada Khamis lepas, Datuk Liew telah membentangkan RUU Perlembagaan Pindaan 2019 itu untuk bacaan kali pertama di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Arif Muhammad Yusof di Dewan Rakyat. Berikutan pembentangan itu, ramai tidak berpuas hati dengan menyuarakannya menerusi media dan media sosial. Datuk Liew kesal dengan tindakan itu seolah-olah beliau tidak membuat kajian terlebih dahulu berkenaan isu itu yang bukannya isu baharu. Saya serahkan kepada kebijaksanaan, terutamanya kepada ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan juga Sarawak, terutamanya daripada pihak pembangkang untuk menyokong sepenuhnya pindahan ini. Datuk Liew yang juga ahli Parlimen Batu Sapi bercakap demikian dalam sidang media di pejabatnya di Sandakan. Justru beliau berharap rakyat Sabah dan Sarawak bijak menilai hal itu kerana ia bukan hanya untuk Pakatan Harapan sahaja tetapi demi masa depan rakyat. Bacaan kali kedua RUU tersebut akan dibentang pada persidangan Dewan Rakyat 9 April ini. Industri pelancongan akan terus diberi keutamaan di bawah pentadbiran Kerajaan Baru Pakatan Harapan PH. Berikutan sektor itu antara menjadi penyumbang utama kepada pendapatan negara. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Frankie Pon Ming Fung berkata melihat kepada perkara itu peranan belia dalam memajukan industri pelancongan amat besar selain berupaya memberi pendedahan kepada golongan itu mengenai maklumat terkini produk pelancongan dalam kawasan setempat. Menurut Datuk Frankie, langkah itu sekaligus memberi peluang kejaya kepada belia dalam sektor pelancongan serta membuktikan golongan berkenaan mempunyai impak yang besar kepada industri pelancongan. Beliau berucap demikian pada Majlis Pelancaran Bengkel Perkhidmatan dan Pengurusan Pelancongan Belia di Sandakan. Mengenai program ini, Datuk Frankie memberitahu ia antara lain bertujuan mempromosi Sandakan sebagai destinasi pelancongan melalui produk dan perkhidmatan pelancongan serta mengenal pasti kawasan pelancongan yang boleh dibangunkan. Dalam pada itu, beliau mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak bagi merealisasikan impian untuk menjadikan Sandakan sebagai hub industri pelancongan. Program anjuran Jawatan Kuasa Urus Setiap Bahagian Pembangunan Belia Sandakan dan Universiti Malaysia Sabah ini disertai belia berumur 15 tahun ke atas, terdiri dari daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Tongot dan Telupit. Nasib dua beradik orang kurang upaya OKU, Muhammad Syuhaimi Yunus 24 tahun dan Muhammad Fazlidat Yunus 16 tahun mendapat perhatian unit penyelarasan kepelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi program IKU. Kedua-dua adik-beradik tersebut menerima bantuan kerusi roda yang disampaikan Ketua Pengarah ICU JPM Datuk Zulkopli Dahalan di kediaman mereka di Kampung Langsat, Merotai Besar, Tawau. Ketika ditemui pemberita RTM, Datuk Zulkopli berkata program ini merupakan salah satu inisiatif ICU menyelaraskan bantuan yang diterima untuk diagihkan kepada golongan sasar di negara ini. Kita menyelaraskan bantuan-bantuan yang kita terima untuk diagih-agihkan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Contohnya pada hari ini kita menguruskan sumbangan yang kita terima untuk diberi kepada 2 orang anak-anak. Sementara itu, ibu kepada 2 adik-beradik tersebut, Misilia Muhammad Aing, 50 tahun berkata sumbangan itu bukan sahaja menceriahkan anak-anaknya, malah dapat memudahkan pergerakan mereka. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang memberilah untuk anak-anak saya. Umur dia kalau 3 tahun 3, 15 begitu. Yang itu yang si abang dia 24. Ini adik dia.
Miss Lia berkata pada masa ini beliau dan suaminya bekerja sendiri untuk menyerah hidup mereka selain memberi tumpuan untuk menjaga 7 orang anak mereka termasuk 2 orang anaknya yang OKU. Bagaimanapun keluarganya bersyukur kerana kedua-dua anaknya juga mendapat perhatian dan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Tawau sebanyak RM350 sebulan setiap seorang sekaligus dapat meringankan beban mereka sekeluarga. Program Taman dan Kampung Angkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan menunjukkan hasil memuaskan selepas mencatat penurunan indeks jenayah di kawasan itu sepanjang Januari sehingga kini. Program Taman dan Kampung Angkat IPD Sandakan meliputi projek perumahan rakyat PPR Taman Sungai Manila, PPR Taman Harmoni dan Kampung Tinusa 2 Sandakan. Menurut Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Azhar Muhammad Hamin, kejayaan tersebut hasil kerjasama penduduk di ketiga-tiga kawasan berkenaan yang bersungguh-sungguh membantu mengekang kegiatan jenayah di kawasan masing-masing. Beliau berucap merasmikan program Polis Bersama Masyarakat sempena peringatan Hari Polis ke-212 PDRM Sandakan bersama Taman dan Kampung Angkat di PPR Sungai Manila Sandakan. Mengenai program ini, SCP Azhar menyatakan ia antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara polis dan masyarakat selain pendekatan proaktif memberi kesedaran kepada komuniti akan kepentingan bebas jenayah di sesuatu kawasan. Untuk rekod, PPR Taman Sungai Manila Batu 12 Sandakan diisytihar sebagai Taman Angkat pertama IPD Sandakan pada 11 Ogos 2018, sementara PPR Taman Harmoni pada 6 Januari lalu dan Kampung Tinusa 2 sebagai Kampung Angkat pada 8 Mac lalu. Baik, satu memorandum persefahaman antara Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Sabah Chapter Travel Agent Federation of India TAFI dan syarikat penerbangan Malindo Air ditandatangani bagi melancarkan sesi perniagaan business to business B2B di negeri ini. Menurut pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB, Ken Pan Ying On, India merupakan negara kedua terpadat di dunia dan dijangka menjadi pasaran kedua terbesar selepas China. Sebuah itu, B2B ini akan membuka peluang kepada industri pelancongan negeri untuk merebut pasaran besar tersebut. Because there are more incoming flights now from overseas, and I think with Malindo Air, with this flight from KL to Sabah, it will help to increase the traffic flow from India to Sabah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas pelancaran sesi B2B dan upacara menandatangani MOU antara MATA Sabah, TAFI dan Malindo Air di Kota Kinabalu. MOU ditandatangani pengerusi MATA Sabah Chapter Lawrence Chin, pengerusi TAFI Tamil Nadu Chapter India S. Arul Lazaran dan Suresh Vanan mewakili Malindo Air. Baikkan berita dari Sabah pagi ini kembali kepada Syuhaida di Angkasa Putih. Silakan Syuhaida. Baik, terima kasih Stanley.